Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 25 surah Al-Isra', iaitu surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Dalam perbincangan yang lepas fokus ayat-ayat yang kita baca ialah dua perkara. Pertama ialah supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik kepadanya, iaitu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk lembaga-lembaga, patung ataupun kepercayaan-kepercayaan. Kalau zaman dulu orang sebut sembah berhala, tapi pada zaman moden ini kata ulama dia boleh menjelma dalam bentuk ideologi. Kita boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ni boleh jadi kita tidak sembah berhala, kita tidak sembah patung-patung, tetapi kita pegang ataupun berimeh ataupun percaya dengan ideologi-ideologi yang bercanggah dengan Islam. Iaitulah ideologi yang bermula dengan dia panggil materialism. Kemudian daripada materialism ni lahirnya ideologi-ideologi yang lain, secularism, liberalism, komunism, marxism, positivism, individualism, macam-macam kalau kita mengaji perbandingan falsafah. Asasnya ialah materialism, iaitu faham kebendaan, yang mana dalam faham ini ataupun dalam ideologi ini tidak ada yang wujud kecuali yang nyata. Maknanya hak nampak, hak boleh sentuh, itu saja yang ada. Ia tak boleh tengok, ia tak boleh sentuh, tak boleh dengar, tak ada. Maka sebab ideologi ini bercanggah kerana dia bercanggah dengan agama. Agama ni, asas agama beriman dengan benda yang gaib. Dalam permulaan surah Baqarah disebut allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi asas agama ni, ya akidah ni ialah yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan benda hak tak nampak, benda hak tak boleh sentuh, benda tak boleh dengar. Pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ni kita tengok tak boleh, dengar tak boleh, sentuh tak boleh, rasa tak boleh. Kecuali apabila di akhirat, kalau kita takdir masuk syurga, kita minta doa lah supaya boleh masuk syurga. Nikmat yang paling besar dalam syurga ni lah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ataupun bahasa lain melihat rupa Tuhan. Walaupun mungkin orang kata lagu mana rupa Tuhan, tak usah bincang lah. Hak tu sebab bagian tu bagian lain. Seperti guru saya sebut, kita sebut muka ayam, muka tangga, muka tembok, muka pintu, muka belakang, tapi tak serupa belakang. Jadi bila kata-kata muka Allah, tentulah tidak sama dengan muka pintu, tidak sama dengan muka tembok, tidak sama dengan muka tangga, tapi bahasa tu bahasa muka belakang. Serupa di segi sebutan tidak bermakna serupa di segi maksud ataupun makna. Apa makna? Dia tak serupa. Baik. Kemudian malaikat ni pun benda gaib. Kita tak boleh tengok malaikat, kecuali ada ketika tertentu orang yang diberi rahmat oleh Tuhan, dia boleh tengok malaikat ni. Sebagai contoh, para sahabat dalam perang Badar, dia tengok ramai askar perang, tentera yang bersama-sama dengan tentera Islam. Walaupun masa tu orang Islam ni hanya ada 313 orang, mengikut riwayat yang masyhur 313 orang, tapi hak perang tu lebih pada 300 orang. Berpakaian jubah putih, berserban, dan ada bulu burung kasuari tak silap saya di serban dia tu. Jadi rupa tu serupa dengan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang kacak, yang tampan, iaitulah Dihyatul Kalbi. Nama dia Dihyatul Kalbi. Dia ni seorang sahabat Nabi yang janguk, rupa comel, tampan. Jadi malaikat ni menjelma bersama-sama dengan Nabi perang dengan orang Islam dalam rupa Dihyatul Kalbi.
Tu sebut. Jadi ada masa tu sahabat dapat tengok. Dan semua demo tak perasan. Cuma demo tengok, ni Dihiyatul Kalbi. Tengok lek tu Dihiyatul Kalbi. Jadi orang duk ingat dia ni gerak cepat. Situ duduk sini, tapi sebenarnya malaikat. Nabi kata itulah malaikat yang turun menyerupai Dihiyatul Kalbi. Sebut dalam Quran kan. Jawab mari ni malaikat ni bi alfin minal malaikatil murdifin. Dalam satu riwayat disebut bisalah sati alaf, dengan 3,000 malaikat turun. Ada satu riwayat sebut dengan 1,000 malaikat yang turun perai sekali. Sebab tu kalah orang kafir. Kemudian yang ketiga yang ghaib ni ialah makhluk yang kita panggil jin. Jin ni ada yang Islam, ada yang kafir. Cuma kita orang Melayu ni nama tu macam-macam. Kita panggil jin, kita panggil awal boceh, kita panggil dewa, kita panggil hatu. Hatu pula macam-macam, hatu mak kopeh, hatu putih nako, hatu raya, macam-macam nama kita beri. Semua ni merujuk kepada makhluk yang dalam Qurannya jin. Jin tu yang dijadikan daripada pucuk api yang panah. Wa khuliqal janu mim marijim min nar. Malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Sebab tu dia lembut. Malaikat ni bila masuk dekat kita tak panasan. Tapi kalau orang yang didampingi oleh jin, dia kepanasan. Sebab sifat jin ni dia panah kerana dia dicipta daripada api. Api ni api mimmarijin minnaris samum. Api yang paling panah. Kata bila tengok dapur gas tu, api dapur gas biru tu. Biru tu dia panah sifat dia. Sebab tu tak boleh masuk dekat dengan biru ni, dia jadi panah. Jadi itu antaranya. Dan sebab tu orang salah belajar ilmu kebatinan ke apa, dia jadi sasar. Dia jadi kepanasan kerana didampingi oleh makhluk yang bernama jin. Nama jin. Itu contoh. Lepas tu syurga neraka. Hari akhirat syurga neraka ni benda yang tidak nampak. Jadi asas Islam ni akidahnya ialah yu'minuna bil ghaib. Sebab tu faham materialism, faham kebenaran yang dipegang oleh barat dan manusia moden pada hari ini bercanggah dengan agama kita. Daripada materialism inilah lahirnya fahaman-fahaman yang lain. Kata orang cerdik, dia kata materialism ni umpama rumah. Rumah seputih. Atas rumah ni dia ada jendela banyak. Jadi jendela-jendela itulah sudut pandangan yang berasaskan kepada materialism. Sebab tu lahir pertama secularism. Bila orang ni percaya kepada benda semata-mata, dia tubiklah secularism, iaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan ekonomi, politik, kemasyarakatan, seni dan budaya dan sebagainya. Itu sejenela. Lepas tu tubik pula komunisme. Faham komuni, satu jendela. Tubik sosialis, satu jendela. Tubik kapitalis, satu jendela. Tubik pragmatis, satu jendela. Tubik liberalism, satu jendela. Jadi hak lain-lain ni adalah jendela. Lagu mana orang tu tengok, dia duduk atas tapak materialism, rumah dia rumah materialism. Dia tengok dunia ni daripada jendela-jendela yang tertentu. Orang ni tengok kot jendela ni, tubik pemikiran liberalisme. Hak ni tengok pada jendela ni, tubik kapitalisme. Tengok daripada jendela ni, tubik sosialisme. Itu cara kita nak faham ideologi ni. Hak lah ni, hak sahul lah ni ialah liberalism. Hak boleh buat belakang. Di masjid pun boleh duduk depan. Dalam kelab malam pun ada. Dia tempat maksiat pun boleh. Minum air zam-zam pun boleh. Minum arak pun boleh. Tutup aurat pun boleh. Buka aurat pun boleh. Tanya hari Jumaat, hari raya buku molek. Tubik pada hari Jumaat, hari raya Allah. Nak royak pun payah. Nak royak tu lagu tu. Jadi dia panggil liberalism. Boleh belakang, boleh buat belakang. Istilah orang Melayu, orang pak tapel. Orang pak tapel boleh belakang dia. Jadi hak ni tidak kena dengan agama. Dan hak ni lah hak banyak berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, reka-reka. Yang kedua, isu yang kita bincang pada kuliah yang lepas ialah birrul walidain, ataupun dalam Quran itu wabil walidaini ihsana. Dia bermula dengan ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, patu wabil walidaini ihsana.
nak buat adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang dipanggil dalam kitab apa ni, kitab akhlak, dia panggil birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan Tuhan sebut dalam Quran tu, antara cara buat baik ni, jangan kita berkasar hatta dari segi perkataan. Perkataan pun tak boleh, apatah lagi siapa perbuatan kita. Jadi itulah benar-benar yang disebut dua isu ataupun dua perkara pokok yang dibincang dalam kuliah lepas. Malam ni kita sambung sedikit lagi dalam ayat yang seterusnya. Ambil ayat 20 ni. Ayat 20 ni tu Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang yang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Di bawah ni dia sebut kita kena buat baik kepada, dalam ni dia sebut 3. Pertama zal qurba, kaum kerabat. Yang kedua ialah wal miskin, orang miskin. Yang ketiga ialah wabnas sabil, orang yang bermusafir. Dalam bahasa kita orang Melayu Kelantan ni panggil orang sapir. Zaman dulu dia panggil istilah orang sapir. Orang mari jalan tempat kita ke, ataupun dia mari ada urusan ke, tiba-tiba susah ilai pitih ke, nyocuri ke orang ke, ataupun tercicir ke apa, ni panggil orang sapir. Orang sapir ni. Dan 3 perkara ni kita kena tunai ke hak dia masing-masing. Di bawah ni disebut hak kaum kerabat ialah menguatkan tali silaturrahim dengan mereka, bergaul mesra dengan mereka, dan membantu mana-mana yang memerlukan bantuan. Jadi kita kena jaga hak kita dalam keluarga. Gapo dia? Kena jaga hubungi, jangan jadi baloh dengan tak ada sebab. Jangan jadi baloh dengan tak ada sebab. Dia ni keluarga kita. Silaturrahim ni ialah maksudnya keluarga, adik-beradik, pak saudara, mak saudara, sepupu, dua pupu, pak sepupu, pak dua pupu. Tu dipanggil kaum kerabat. Dan ada juga kaum kerabat ni dia terjadi, ada setengah ulama disebut bil musaharah, secara perkahwinan. Dalam buku Indonesia dia sebut dengan persemendaan. Persemendaan ni maksudnya dengan kahwin. Kita nikah dengan bini kita. Adik-beradik dia tu serupa adik-beradik kita. Mak dia tu mak kita. Ayah dia ayah kita. Abang dia abang kita. Lagi gitu. Sepupu dia sepupu kita. Itu dia panggil hubungan kerabat bil musaharah, dengan sebab perkahwinan. Ada kaum kerabat ni kerana hubungan darah, keturunan, ada dengan secara persemendaan ataupun dengan cara perkahwinan. Jadi semua ni kena jaga hubungan. Jangan baloh tak tu kalu. Dan orang yang baik ni, kata dalam kitab, kata Nabi terutama ialah antasila man qata'aka. Mu kena sambung hubungan walaupun keluargamu tak sebaik denganmu. Dia tak cara nak mari mau kita raya pun tak mari. Kita sakit pun dia tak ziarah, maka kita ni tak boleh balas. Dia tak mari mau aku tak segi mau dia. Dia tak mari melawat aku sakit, aku tak pergi jenguk dia, tak boleh. Kalau kaedahnya diajar oleh Nabi dan para ulama ialah kita kena sambung hubungan silaturahim. Dia tak mari tak ada arah lah, tapi kita janganlah tak pergi. Kemudian ada masa, ada kesempatan ziarah. Bukan suruh kita tiap hari. Kalau kita tiap hari nyanyi kok. Kita peluh dia pun serabut. Ada. Mari semacam tanya mari pula tanya makan. Pandai kata. Tanya lain tak mari. Orang nak ngadak makan ni siapa pipik bunyi kereta. Serabut juga orang. Tapi biar ada hubungi. Setahun sekali kau tanya khabar kalau ni kau mudah. Pada duk main WhatsApp ngagu. Baiklah kita atas kau. Adik-beradik kita kau, anak-beranak kita tanya khabar kau ni weh. Sebagai contohnya gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang-orang miskin dan orang-orang musafir juga berhak mendapat bantuan. Dalam pada itu membelanjakan harta benda kita bukan pada tempatnya adalah perbuatan yang boros dan dikeji oleh syarak. Jadi selain pada anak beranak ni, kita kena buat baik juga dengan orang miskin. Orang miskin ni Nabi sebut antara satu hadis, dunia ni tegak dengan doa orang miskin. Jangan pandai hina dengan orang miskin. Sebab orang miskin ni, kalau dia ni berjuru, dia ni amal molek agama, tak ada hijab. Doa dia ni
Tak ada dinding dengan Tuhan. Tak ada dinding. Tapi kalau dia ni orang buat nyanyi dia, koholah tak ada dinding. Maka sebab itulah kita tengok dalam Islam sendiri pun disuruh kita ni buat baik dengan orang miskin. Sebab orang miskin ni dia menjadi tukar kepada dunia. Dia jadi tukar. Dalam satu hadis nak sebut wahal tunsuruna illa bidu'afaikum. Tidakkah kamu ni diberi pertolongan oleh Tuhan kerana adanya orang miskin? Kerana adanya orang miskin. Dalam satu riwayat disebut kerana adanya binatang-binatang. Tuhan turun hujan, Tuhan beri rezeki, pokok tumbuh, buah ke apa ni, antaranya kerana adanya orang miskin. Dan kerana adanya binatang-binatang. Kalau tak ada demon ini, rezeki boleh jadi tak mari. Boleh jadi tak mari. Jadi Tuhan beri rezeki ni murah, kedudukan ke apa semua ni antaranya lah kerana bidu'afaikum. Kerana orang miskin. Dia boleh jadi dia tak boleh beri barang, tapi doa dia, harapan dia, doa semua. Bila kalau kita suka tolong dia, zakat beri ke dia, sedekah beri ke dia, maka dia doa. Doa dia ni dia tak ada kepentingan apa-apa. Tidak seperti kita boleh jadi ada kepentingan, tapi orang-orang lagu ni dia tak ada kepentingan. Kalau dia terima kasih tu terima kasih ikhlas. Allah terima kasihlah tolong hamba. Terima kasihlah tolong anak hamba sebagai contoh. Jadi hak ni memberi kebaikan kepada kita dan kepada kehidupan. Dan yang ketiga ni ialah orang sabar. Orang sabar ni sebab dia tak tahu nak apa ni, nak dapat batu yang mana. Maka kena pakat tolong. Kena pakat tolong. Cuma zaman law ni kena beringatlah. Banyak sangat orang menyamak, orang ngaku. Yang kita panggil skema. Skema ni banyak dah. Dah ni dia ambil telefon orang tu orang ni atas SMS. Boleh kau tolong kawan 100 riyal? Boleh kau tolong kawan 300 riyal? Esok kawan bayarlah. Jadi kalau kena 10 orang 100 riyal, tidak sedap lek dia. Bunyi sikit ya 100 riyal. Tapi boleh 10 orang ke dia. Pak kita ni pun mungkin AJK masjid jauh belakang. Lama orang minta pitih. Tak ada pitih ke minta ngata email. Jadi sedap sama lek dia. Jadi kena beringat jugalah zaman lain. Tapi kalau orang tu betul-betul susah, memerlukan pertolongan, kena tolong. Terutamanya orang yang sabar, orang yang musafir. Dan lepas tu Tuhan kata dalam kita nak baik ni, nak tolong orang ni, nak tolong orang ada anak beranak, nak tolong orang miskin, nak tolong orang sabar ni, Tuhan kata wala tubazir tabdira, janganlah siapa kita ni bazir. Jangan siapa kita ni boros dalam membelanjakan harta benda ataupun memberi pertolongan. Sebab apa Tuhan kata dalam ayat 27 ni innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi sebab ni Tuhan beri kita buat apa tak boleh boros, tak boleh melampau dalam perbelanjaan kita ni ialah kerana sifat boros, sifat melampau ni perangai syaitan. Bukan perangai manusia. Dan bila sebut syaitan, dah tidak berimeh. Tidak berimeh. Sebab itulah kadang-kadang ulama sebut ambil air semaya ni pun kena berjimat guna air. Kita ni kan Allah kadang-kadang baunya buka sepuluh nak mandi kambing. Sepuluh nak mandi buduk, nyobuka baik, nak ambil semaya. Nak ambil semaya. Dan kadang-kadang kalau mandi junub masalah. Kerana yalah kadang-kadang salah ustaz juga mengajar suruh cuci suatu sosis siapa dia serah susah akhir sebutir koluh habis ke dia air. Nak serata tu dah nak serata kerana tak kena orang mengajar. Tujuan tu bagus tapi kadang-kadang tak kena cara mengajar menyebabkan orang bermasalah. Sedangkan dalam hadis kalau kita tengok Nabi ni sobledi ya mandi junub. Kadang-kadang kosi dengan Aisyah. Kalau kita istilah sobledi, kalau kata sotimbo tu takut doa lalu. Tapi kalau kita baca kita dalam hadis dekat setimbo air Nabi guna, cuma apa guna besar sikit sobledi. Sobledi kadang-kadang Nabi mandi junub tu sekali dengan Aisyah, berebut cebok air. Gak sobledi ni kalau kita mandi junub seorang tak kata dah. Kita ni kata terjun oleh sungai, serah tak kata mandi junub. Tapi Nabi tu lagu tu ya boleh. Boleh lagu tu. Pasal ajar kita nak berjimat. Nak berjimat. Tapi kita ni suruh ada air banyak. Tambah-tambah air masjid tak air bayar pula dia kata. Tu kadang-kadang mari basuh kereta dah di masjid.
Geger kata email nak marah. Moga dia lah. Kereta dia besar juga. Kadang-kadang jangan mari basuh kereta di masjid pun ada setengah orang. Pacu ni tak ada lah, tak jadi tengok lagi. Kalau ada kita ambil gambar dah viral. Tapi pernah berlaku tempat-tempat lain. Ambo pernah tengok pengalaman duduk luar Kelantan. Memang mari basuh kereta di masjid. Jadi guna air masjid ke apa semua. Jadi tak sung ke lagu. Tak sung ke lagu. Baik, balik pada cerita kita. Jadi tu ibu sebab apa tak boleh boros ni? Kerana orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Jadi waris jadi anak beranak syaitan. Sedangkan syaitan ini sangat kufur kepada Tuhannya. Tak ada lah hak paling kufur kepada Allah, paling jahat syaitan. Dia kena Tuhan, duduk dengan tempat yang istimewa Tuhan bui di langit, tapi dia lah hak lawan Tuhan nombor satu sekali. Jadi sebab itulah tak ada lah makhluk yang paling kufur kecuali syaitan. Bawah ni dia tulis orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan boros pada jalan yang dilarang oleh Allah, bermakna mereka kufurkan nikmat Allah, yakni tidak syukur akan nikmat-nikmat pemberiannya itu. Keadaan mereka yang demikian samalah seperti syaitan yang sangat kufur kepada Tuhannya, kerana ia telah menghabiskan dengan boros segala daya usahanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk menyesatkan manusia dan menghasut mereka mendurhaka kepada Allah. Jadi syaitan ni dia kerja lebih pada 24 jam. Kita ni rajin setara mana pun tak ada orang kerja 24 jam. Tak ada. Kau cari makan 24 jam. Kedai boleh jadi buka 24 jam, tapi orang ni tak ada siapa tak tidur. Kalau kedai 24 jam pun dia ada shift, orang jaga. Tapi syaitan ni dia tak tidur. 24 jam ni dia mikir, meracak dan buat kerja lagu mana nak suruh manusia kita ni sesat. Nak suruh kita ni langgar perintah Tuhan. Macam-macam dia beri. Dia beri kepada manusia ni goda-goda. Jadi orang yang perhabis harta benda dia dengan koksi ni, kata orang yang nulis tafsir ni, ialah serupa dengan syaitan, kerana syaitan ni perhabis masa dia untuk tujuan yang sia-sia, iaitu menyesatkan manusia. Jadi orang ni kena beringat. Jadi sebab itulah kita belanja ni dengan sederhana. Ada beberapa ayat yang Tuhan sebut, kalau kita jumpa lepas ni, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita pentingnya bersikap sederhana. Depan ni pun ada. Kemudian ayat 28, Tuhan kata wa imma tu'ridana anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Ni dia pusing balik kepada hak nombor 1 tadi. Bawah ni dia royak, yakni jika kita tidak mampu hendak memberikan apa-apa kepada kaum kerabat atau orang-orang miskin atau orang-orang musafir yang memerlukan bantuan, lalu kita tidak melayani mereka kerana menunggu kedatangan rezeki dari limpah kurnia Allah yang diharap-harapkan, maka pada saat itu janganlah kita memperkatakan sesuatu yang mengecilkan hati mereka, tetapi hendaklah berkata kepada mereka dengan cara yang baik dan berterus terang, seperti dikatakan, maafkanlah, saya tak dapat memberikan apa-apa pada masa ini, insya-Allah lain kali saya bagi. Maksudnya kalau kita ni tak mampu nak tolong anak beranak hak memerlukan bantuan, tak mampu nak tolong orang miskin, tak mampu nak tolong orang yang sampai, maka jangan kecek kasar. Royak molek, minta maaf lah, ambo ni tak ada. Bulan ni banyak belanja, tak ada. Anak masuk sekolah, bini masuk hospital, bagi contoh. Ataupun nak bewah ke, nak tolong tak boleh. Royak gitu. Kita royak dengan terus-terus. Jangan kata, mu tak erti aku bersesok ni, sehari dua ni. Mari minta. Kan ada setengah lagu tu, mu tak erti aku besok jalan kaki berapa hari dah. Tak boleh isi minyak motor. Sebagai contoh. Jadi tak kena lagu. Tak sibui tak apa, tapi royak dengan baik. Royak dengan baik. Itu maksudnya gitu. Sini tu. Sebab apa? Sebab dia tu boleh jadi betul-betul memerlukan pertolongan. Kalau kita pergi jawab dengan kasar, keduh hati dia. Dia kecewa saja. Tapi kalau kita royak molek, insya-Allah dia pun faham dan dia tahu kita ni nak tolong dia, cuma tak mampu.
Cuma tak mampu. Cuma jaya royak lama tak ada biti, kita itu okey lah. Nyaknya kata okey. Kadang-kadang banyak aku tak tak ada biti no. Gitu buat aku tak okey. Kereta banyak putih, biti banyak tu. Kata tak okey. Lelah tak okey. Waktu tu okey tak ada rumah macam mentah-mentah tak ada, mentah-mentah tak ada. Ni dia sebut ni. Kemudian wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataquda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habis, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. Maksudnya dalam kita membantu orang ni ataupun kita berbelanja dalam konteks yang lebih umum, kalau kita dalam konteks ayat ni, tolong orang. Tolong orang ni jangan siapa kita kedekut seolah tangan kita kena ikat tekuk. Tak uis sikit abu, tak jatuh, samah pun tak jatuh. Seria pun tak jatuh. Pada orang tu susah. Kita tahu dia susah dan kita pun boleh kalau buat samah seria boleh bunyi. Tapi kedekutnya kita ni siapa tak uis abu. Itu masuk dia. Jangan buat tangan ni maghlulatan ila unuqi. Ataupun jangan wala tabsutha kullal bast, ataupun bui belaka siapa tak ada gia lain. Orang minta nak pinjam 100, dia bayar 500 bui. Bagi contohnya, orang nak pinjam basikal, bui motosikal. Jadi tu lebih. Jadi kita ni kena sederhana, bui tolong orang mengikut yang sepatut. Saya sepatut. Bahasa lain kalau kita tengok pengalaman dengan Gemuloh ataupun almarhum untuk guru kita ni, waktu dia jadi menteri besar, dia selalu sebut acap kali dalam mesyuarat, tamu mesyuarat esko, dia kata kita ni belanja jangan boros. Belanja jangan jadi boros. Jimat jangan siapa kedekut. Itu hak prinsip yang dia ajar. Belanja, ada piti belanja, ada keperluan rakyat perlu belanja, tapi jangan siapa boros. Jangan siapa kita belanja siapa kering kotak, tak ada gapo satu kita tahan parok, tahan kecemasan, tak ada si pendek. Tak boleh lagu tu. Ataupun kedekut. Berjimat ni siapa tak tubik sikit abuk piti. Kerana kononnya nak berjimat. Jadi dia kena maksudnya gapo? Ambil jalan tengah lah. Ambil jalan tengah. Belanja mengikut keperluan, jangan melebihi daripada sepatut dan jangan tak belanja langsung. Sebab tu kita berkat daripada dasar ni dan amalan yang ditunjuk oleh tu. Sebab itulah lepas dia tak ada tu, kerana kita pun ada hasil lebih sikit, kita 5 tahun betul-betul dapat bajet surplus, bajet lebih. Ada orang kata betul kodok pelawak ni kecek ni, waktu betul bajet royak bajet defisit. Ni bahasa orang tak ngaji ni payah, baluh orang tak ngaji. Memang waktu kita betul ni, kita betul bajet defisit, sebab kita jaga piti kita mari banyak ni, hak keperluan kita banyak ni, jadi dia panggil defisit lah. Contohnya kita jaga dalam setahun ni, daripada sumber-sumber hasil ni, kita kira kita boleh, katalah contoh 1 bilion. Kita boleh, dalam sebab 2-3 tahun ni, bajet kita ni naik bilion tu. Sebelum pada ni, mula-mula mau jadi exco dulu, 900 juta ya. Bajet setahun, sikit benar. Sebuah kerajaan, bajet dia 900 juta. Dogo benar bunyi. Tapi loan ni Alhamdulillah, 1 bilion lebih dah. Tapi bila kita kira, hasil kita ni dalam 1 bilion contoh. Tapi keperluan perbelanjaan, pembangunan, nak bayar komitmen go ni apa semua, dia pergi siapa? 1 bilion lebih. Mungkin 1.1 ataupun 1.2. Tu memang lagu tu berlaku. Tiap kali kita bercas, selama hamba jadi exco ni, tak pernah lagi kita betul bajet surplus. Kita betul bajet defisit. Tapi oleh kerana kita tahu kita ni PT tak banyak, maka kita berjimat. Kita belanja tu dengan cermat. Hak mana perlu benar ya, kita buat tubik. Hak tak perlu lagi walaupun ada dalam bajet, kita tak belanja. Tu panggil berjimat. Hasil itulah Alhamdulillah Tuhan beri, patut kebetulan ada rezeki mari. Apa ni, orang bayar sumenge capo gotu goni lah. Kalau kita nak sebut detail tu, dia jadi apa ni, jawab PDW pula. Jadi hasil daripada itulah Alhamdulillah boleh surplus, boleh lebih. Jadi hak lebih ni kita belanja untuk tahun depan pula. Tu cara dia bukan sipeh. Kita belanja untuk tahun depan pas cedek taing kaak. Tahan susah. Kerana kita beringat lagi itulah sebab itu bila mari Covid baru ni kita dah tolong rakyat sekarang kita boleh.
Kalau kita belanja dengan tok akira, tok sipek, tangan Covid ni pakai seluk. Tak boleh nak tolong sikit abuk rakyat. Tu cara. Jadi situ cara KJN ni buat kerja mentadbir. Tapi orang tak faham kan? Dia kata pelawuk. Kamu biasa dengar orang kata pelawuk tu sebelah mata besar. Dia pasal dia tak reti, dia tak ada pengalaman mentadbir. Jadi dia kata ni pelawuk sebab apa? Waktu betul, bajet tu defisit. Betul lah. Masa betul lagu tu. Tu nak ayat contoh KDR tu. Jadi hasil daripada ajaran Tok Guni Aziz. Supaya kita ni belanja jangan sampai boros, jimat jangan sampai kedekut. Jadi hak wajib, hak asah kita beri. Hak jenis hak nak senil-senil sikit kita sipir dulu. Dalam ni kita tengok kajian Malaysia sendiri pun start jimat cermat dah. Potong situ. Dia terasa tu sebab kesal daripada Covid ni, ekonomi dunia hari ni memang kau berat. Sebab tu inflasi naik, harga barang naik. Orang dia tidak faham, dia salah ke kajian belakang. Sebenarnya antaranya faktor dunia, ekonomi dunia. Hari ni kesal daripada Covid 2 tahun ni, banyak syarikat-syarikat besar terjejah dan pertumbuhan ekonomi pun terjejah. Bekal barangnya ke apa semua tu, sepepak kau gapo kau semua, menyebabkan loan ni jadi mahal. Barang tu mahal dan inflasi naik. Kalau kita baca bukan nak cari alasan. Tapi kalau kita rajin baca sikit, antara negara yang tinggi kadar inflasi hari ni ialah UK. UK, United Kingdom ni antara negara yang tinggi kadar inflasi. Lebih berapa belah tahu apa ni? Saya tak ingat dah, disebut dalam satu laporan. Tinggi daripada semua orang. Tinggi. Tu negara kaya daripada kita. Cerdik daripada kita, pernah meretah dunia, pernah jajah dunia. Tapi suasana ekonomi hari ni, suasana. Jadi sebab itulah kita perhati ni cara kita mengurus. Dan dalam Quran ni kalau kita tengok Tuhan ajar melalui kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ni satu contoh yang amat penting untuk kita tengok bagaimana mengurus dan mentadbir negara, terutama dari sudut ekonomi. Dan itulah yang kita jadikan panduan dan pedoman kita. Kalau kita baca dalam surah Yusuf ni panjang kan, dia mimpi raja mimpi tujuh ekor lembu gemuk. Lepas tu 7 ekor lembu kuruh. Lembu kuruh ni makan 7 ekor lembu gemuk. Lepas tu tengok 7 takar padi berisi, 7 pakar bukan padi gandum. 7 takar gandum yang kosong, tak ada gapo, kering. Jadi raja tak boleh nak takbir. Panggil semua orang cerdik, gapo semua jawab, tak boleh jawab. Raja tanya, "Uftuni." Royaklah kat aku, apa maksud mimpi ni? Lalu hak cerdik-cerdik, hak bijak ni jawab, qalu adghasu ahlam wa ma kunna bi ahlamin alimin. Dia jawab, kami tak tahu. Nak tafsir tak boleh mimpi ni, pelik dak. Jadi anggap hak raja mimpi tu mainnya tidur ya. Pok kita ngiga kan. Ngiga tu mainnya tidur dia panggil. Adghasu ahlam. Mainnya tidur. Lalu pada waktu itulah bila tak boleh jawab, tak boleh hurah, raja tanya siapa dia hak boleh tolong ni? Tafsir mimpi aku. Masa itulah kita baca dalam tafsir itu, seorang yang pernah duduk dalam jil, rakyat sekali dengan Nabi Yusuf dalam penjara, kena kurung pada masa yang sama. Pada waktu dia teringat, waktu dia duduk dalam jil itu, dia pun mimpi. Dia dengan saya dia masuk jil 2 orang, dia mimpi tu dia pergi jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ayat hak seorang ni kena bunuh. Pasal dia hak seorang tu mimpi dia duduk junjung roti atas kepala ni, duduk dalam bokor junjung roti, tiba-tiba mari burung makan roti hak dalam bekas dia sampai habis. Lalu Nabi Yusuf kata, mung ni takbirnya mung akan mati dibunuh oleh raja. Hak ni pula dia mimpi ini dia dalam bahasa tak ingat, tapi dia kata dia tuai aruk kepada raja. Muka raja tidak Islam. Jadi dia mimpi dia tuai aruk dalam apa ni, dalam gelas raja. Lalu Nabi Yusuf kata, mung ni akan bebas dan kamu akan dapat kedudukan balik. Hijau mung tu raja wi balik. Jawab teh boleh hijau semula dalam istana. Jadi dia ni hak selamat. Dia ni teringat hak dia pengalaman dalam jil, dia pergi menghadap raja tuanku. Patik teringat dalam penjara ni ada seorang nama sekian, dia pernah takbir mimpi. Dan mimpi dia tu, takbir dia tu betul. Kawal patik tu kena bunuh, tu aku bunuh, patik lepas. Lalu raja pergi panggil. Tu cerita dia.
Dipanggil mari sini. Mari aku nak dengar. Belum takbir mimpi, Nabi Yusuf royak ke raja ni, pergi royak raja tu, Ki Haku lagu mana? Ki Haku ni lagu mana? Dia kata sebab aku ni masuk penjara kerana fitnah. Orang tuduh aku ni buat jahat kepada bini orang besar. Jadi sesat dulu Ki Haku ni. Ni bukan kait dengan pitih ke apa ni. Bukan kait. Jadi lalu raja semuk semula. Cek balik, barulah pecah rupanya dia kena nyanyo. Dianiayai, dibuat tuduh palsu, masuk penjara, lalu dibersihkan nama dia. Barulah Nabi Yusuf mari ngadak raja sebagai orang yang bebas. Orang yang bersih. Bukan dapat pengampunan lain. Dia dalam istilah ni, kalau pengampunan maknanya dia buat jahat. Dia salah sungguh tapi diampunkan oleh agung. Tidak ada beza. Hak ni dicara balik, kalau bahasa kita cara semula, waktu bik bukti baru. Dia tidak salah. Kena beza tu di segi undang-undang. Ada orang diampunkan, sama ada diampunkan oleh raja ataupun agung ataupun dia panggil pardon board, lembaga pengampunan yang akak cadangan ni kepada raja ataupun kepada tuanku. Ni sebab dia salah sungguh. Dia salah. Banyak orang yang mana jatuh hukum, kadang-kadang dia pergi bunuh ke apa, tapi bila disiasat molek ke apa, tubik-tubik cerita, rupanya dia ni tak betul. Kepala tak betul. Jadi tidak dijatuhkan hukum bunuh, diampun, tapi bukan lepas. Bukan lepas kerana dia ni ada masalah mental, dia hantar ke Tanjung Rambutan ataupun ke Tampoi ataupun Hospital Permai. Tu 2-3 tempat tu. Kalau kita kat jalan Cik Using. Tak boleh balik di rumah ni. Yang semelih orang pula. Jadi itu contohnya gitu. Jadi itu peristiwa. Jadi pada peristiwa itulah Nabi Yusuf tafsir. 7 ekor lembu ni, mana 7 tahun ni hasil negara molek. Boleh pitih, boleh gapo-gapo semua, ekonomi kembang gapo, bisnes jalan molek. Tapi lepas 7 tahun ni akan menghadapi kemelesetan ekonomi. 7 takah hak penuh berisi itu melambaikan 7 tahun. 7 takah hak kering itu melambaikan 7 tahun pula. Susah ekonomi, kemelesetan. Lalu raja kata nak buat mana? Nak buat mana nak selesai masalah. Nabi Yusuf kata ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Latihlah aku ni jadi menteri keuangan. Bahasa law ni. Bahasa law ni jadi menteri keuangan. Aku tahu nak buat lagu mana. Jadi dilantik dia jadi menteri keuangan ataupun mungkin menteri ekonomi, kau tak kira lah. Ij'alni ala khazainil ard. Biar aku boleh jaga ni khazanah bumi ni, harta negara, pitih, mahasiswa. Lalu dia susun molek. Jadi 7 tahun ni dia cermat, dia belanja, dia sipir, belanja retek, sipir retek. Jadi bila ekonomi jatuh, negeri lain kita ni susah habis, rakyat susah gapo, menyebabkan orang daripada rata-rata mari ke negeri itu, ke negeri tempat Nabi Yusuf duduk. Kalau bahas dalam setengah kitab sebut Mesir, dia Mesir tu lah. Cuma Mesir ni dia ada khilaf. Kalau kita baca dalam tafsir tu ada kata Mesir tu Mesir lah ni lah, ada kata Mesir tu sebuah negara. Tidak mesti Mesir lah ni. Tak apalah tu kita tinggal dalam perbincangan. Jadi mari sini, siapa adik-adik dia sendiri mari minta batu nak oyak makmurnya dia, hebatnya pengurusan negara dan pengurusan ekonomi pada waktu tu. Tu saya tunjuk dah lah tu. Jadi kalau kita nak meretah nak apa-apa, ambil pedoman. Panduan yang ditunjukkan dalam kisah Nabi Yusuf AS supaya kita boleh tadbir dan menyusun negara ni dengan baik. Antara kuncinya ialah tadi belanja jangan siapa boros, cermak jangan siapa kedeku. Cermak jangan siapa kedeku. Waktu disebut Jadi kalau kita belanja dengan boros ini, kata Tuhan, fataquda maluman mahsura, maka kita akan tercela serta kering keputusannya. Di bawah ni dia tulis yakni jangan engkau bersifat bakhil kedeku, ibarat orang yang terikat tangannya di lehernya. Dan jangan pula engkau bersifat boros, ibarat orang yang sentiasa menghulurkan tangannya sehabis-habisnya dengan tidak tersekat-sekat. Kerana sifat-sifat yang demikian, iaitu boros dengan kedekut ni, akibatnya akan menjadikan engkau tinggal dalam keadaan tercela pada sisi manusia, serta engkau pula akan menyesal tak sudah-sudah. Kalau kedekut, orang cemu, basuh, payah basuh, minta 50 riyal pun tak beri. Dia sekali makan mek natai tu berapa ratus.
Contohnya orang minta derma masjid 50 riyal. Banyak 50 riyal. Dia pergi perhabis makan McNut berapa ratus. Sebagai contoh gitu. Jadi orang akan kecil. Tapi jangan boroh sangat, sebab kalau boroh akhirnya habis piti, orang tak cara dah. Sebab biasa manusia ni baik-baik ni, Ramli kata baik ada makna. Ada makna. Tain kita ada piti, ada jawatan, ada apa pakak khum dah hilang jawatan, dah piti tak ada. Nampak jauh lagi cepat-cepat. Tebing duk alai kedai kopi, aku kena belanja apa kawan ni. Mula dia belanja aku kan. Jadi benda-benda gitu tu boleh berlaku. Boleh berlaku. Baik. Kemudian seterusnya Allah SWT sebut dalam ayat 30, dia kata inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya, dan dia juga yang menyempitkannya menurut yang demikian. Sesungguhnya dia amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan hamba-hambanya. Jadi di sini dia nak royak apa ni? Tuhan ni menentukan rezeki. Macam saya selalu sebutlah berdasarkan nas-nas termasuklah ayat ni, iaitu Tuhan kata Tuhan yang menentukan rezeki. Ada yang Tuhan kata yabsutur rizqa, dia melapangkan rezeki. Melapang ni sama ada dia boleh banyak ataupun mudah. Nego mudah ya. Macam lah ni kan, nego lain ni duduk rumah kedai, tak payah buka, tak ada orang gaji ke apa semua, duduk cokor di rumah tu ngadak tali apa ni komputer. Masuk piti banyak. Jual kepuk, jual bodu, macam-macam. Tu dia Tuhan mudah dia. Tapi ada setengah orang payah. Kalau kita ambil contoh apa, supaya buruh kata zaman dulu kan, ganti taksi. Ganti taksi dengan Allah, peluh-pelah habis pah kebetih. Peluh. Tapi berapa riyal ya boleh? Berapa sen ya boleh? Loan ni ganti taksi kita tengok pusing kita tengok kajian pun nak bikin nak bui enjin elektrik pada dia. Tapi kalau kita bui enjin elektrik pada dia, dia kena beli minyak pula. Satu hal pula. Contohnya gitu. Atau enjin lah, tidak enjin elektrik. Kalau elektrik kena cah. Nak cah tu satu hal pula. Kalau bui enjin betul ni, motor kau kata, dia nak kena beli minyak, bayar rotek. Jadi dilema tu ada duduk situ tu. Dilema. Dilema tu kalau buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Tapi kalau kita tengok dia mesti. Dan lo ni pula tak ramai dah orang nak ganti taksi. Tak kata kau orang, muka letih. Patut boleh nak jangok-jangok ganti taksi, nak pakai semak ke apa mana? Boleh pakai baju kulit spek hitam, tak naik orang taksi kita. Bicara dah 3 kita apa pelik ni, dia kata supaya nak menyanyi. Supaya dauk gila pakai baju kulit, seluar jin, kasut coking. Orang kata ni tak betulnya katihalah ke mana pun tak tahu. Jadi contohnya lagu tu. Jadi ini ia disebut. Jadi Tuhan ni ngatu. Sebab tu kita bicara sebelum pada ni, kita kena redha. Hak Tuhan bui ni redha. Ikhtiar kita buat, cari jalan untuk mendapat rezeki, dapat mendapat teh, ya banyak kita kena buat. Tapi sudahnya atas Tuhan. Atas Tuhan. Kadang-kadang orang buka kedai, jual nasi ke apa tak boleh banyak. Hak jual tepi jalan banyak lagi boleh. Ada di Kuala Lumpur tu, masa saya duduk Kuala Lumpur tu, orang Kelantan duk jual nasi belauk, nasi dagang, nasi kabut tepi jalan, buka meja 1,000 sehari boleh. 1,000 sehari pendapatan dia, tak tolak ke apa lagi lah. Tapi hasil jualan 1,000 sehari. Masa tu berapa, tahun berapa tu, tahun 80 masa saya duduk ngajar di Kuala Lumpur tu, di apa ni, di Lembah Patah. Macam orang Kelantan soho lah. Kalau masa tu nak cari nasi kabu, nasi belauk, nasi dagang, cari dia. Jual gitu ya. 1,000 sehari jual bayar lah. Kat makan ni untung banyak, tidak seperti jual orang lain. Dia untung tu setengah orang dia royak bagi 2. Kalau jual kedai makan ni, jual makan ni bagi 2 untung. Saya pernah jual masa di universiti tu, masa apa ni convocation. Jual apa? Jual air ya, air batu. Modal masa tu 10 riyal. Boleh pendapatan 50 riyal lebih. Masa tu modal 10 riyal. Jualan boleh 50 riyal lebih. Mana untung 40 riyal. Jual air batu ya. Masa tu penuh pengalaman kita masa duduk universiti. Baik, balik pada jadi nak royak. Ini atas Tuhan bui. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tuhan bui kau siapa dia nak, dia sekat bagi siapa yang dia nak mengikut kaedah-kaedah ya Tuhan tu. Ya Tuhan tu.
Kenapa? Kerana Tuhan kata innahu kana bi ibadihi khabiran basira, dia amat mengetahui, amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan hamba-hambanya. Bawah ni dia ayat ni 28 ni, yakni kalau engkau tidak mampu memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, maka janganlah engkau bersedih hati, kerana Allah jualah yang meluaskan rezeki seseorang, dan dialah juga yang menyempitkan rezeki seseorang yang lain. Semuanya itu ada hikmatnya, kerana Allah jua yang lebih mengetahui akan keadaan hamba-hambanya yang dimewahkan rezekinya dan yang disempitkannya. Menurut hadis Nabi, manusia itu berbagai jenis keadaannya. Ada kalanya kemewahan menjadikan seseorang itu baik, dan kemiskinan pula menjadikan dia jahat. Ada pula yang sebalik. Ada orang yang bila dia kaya, dia mewah, jadi jahat. Bila dia susah, dia jadi jauh. Ada orang bila seni, jadi jauh. Susah, jadi jahat. Jadi tengok kadar atas diri dan pembawaan masing-masing. Kemudian seterusnya Tuhan kata lagi, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Alhamdulillah. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Jadi Tuhan larang jangan bunuh anak kerana takut miskin. Dia ada dua ayat lekrai. Hak ni min imlaq. Dalam satu ayat lain Tuhan kata wala taqtulu auladakum min imlaq. Hak ni khasyata imlaq. Maknanya sama. Kerana takut susah, takut miskin. Jangan buat lagu tu. Sebab apa? Sebab ni berlaku zaman jahiliyah. Walaupun bukan semua orang jahiliyah ni, kalau kita baca dalam buku, bukan semua, tapi ada sebahagian masyarakat Arab pada waktu itu bunuh anak ni kerana miskin. Ada bunuh anak ni kerana maruah, terutama anak puan. Pergi anak puan ni mau aib. Anak puan ni tak boleh bela maruah keluarga. Anak puan ni kalau perang akan dijadikan hamba, ditangkap oleh musuh. Dijadikan gundik dan sebagainya. Jadi dia malu, dia bunuh dulu. Ada setengah ni anak lelaki pun dia bunuh. Pasal ramad doa dah anak dia. Anak dia jadi dia kata kalau tebih perah ni susah aku ni, maka dia bunuh. Kecil-kecil lagi bunuh. Macam kalau setengah lah ni enggak menggugurkan anak. Sebab tu dalam Islam ni haram hukum menggugurkan anak kecuali dengan sebab-sebab kesihatan dan dibenarkan oleh agama. Tapi kalau saja nak gugur anak kerana apa? Kerana tak si anak ramah, setengah orang dia tak si beranak. Jadi sengaja buat supaya gugur kandungnya. Jadi ni disebab yang tidak sah dari segi hukum. Sebab tidak sah. Tapi kalau ada sebab yang sah di segi kesihatan, contoh doktor kata dia ni kalau mengandung bahaya. Bahaya kepada nyawa dia, bahaya kepada diri. Maka pada waktu ada ulama berpandangan boleh digugurkan dengan syarat tak cukup tempoh. Dia ada tempoh dia berapa bulan tu, selagi tak cukup. Ada setengah kata sebelum bersifat. Janin itu tidak bersifat lagi. Maka boleh gugur. Tapi kalau sudah bersifat, kena terimalah. Kena terima hakikat. Tu panjang perbincangan tu dalam fiqh. Di kalangan mufti tu panjang perbincangan. Tapi asasnya menggugurkan anak ni tanpa sebab yang betul di segi kesihatan dan hukum memang haram. Dia masuk dalam perbuatan membunuh anak secara hidup-hidup. Dia disebut antara dosa besar ialah membunuh anak. Sesok tu dia tanya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Budak-budak yang dibunuh dalam kandungnya atau waktu dia budak ni dia soal bapa bunuh dia. Bapa gugur ke dia. Gapo dosa dia, apa kesalahan dia. Ini akan berlaku esok di akhirat. Disebut dalam antara ayat Quran itu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dalam surah apa? Surah saya tak ingat surah apa tu, tapi disebut cerita tu. Jadi kena jelas tu. Jadi termasuk dalam dosa besar ni ialah membunuh anak ataupun kandungan ni. Pasal Tuhan kata nahnu narzuquhum, kami akan memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kamu. Anak ramah pun kalau Tuhan takdirmu anak ramah, tak sebimbang lah boleh makan belaka.
Tak ada lagi kita dengar bila beranak ramai ni tak boleh makan. Cuma tidak mewah. Makan boleh-boleh ada. Boleh makan. Dan macam cerita saya selalu sebut. Ramai dulu untuk kenali orang susah. Dia ni susah, memang susah sungguh kampung. Orang tua-tua duk cerita. Hamba muka tak ada dengan kenali ni. Tapi orang tua selalu cerita. Dia kata orang ni memang susah sungguh. Pergi jumpa untuk kenali. Tapi beranak tak berhenti dia. Bini dia. Bini pula jenis padi molek. Padi molek. Tak boleh sentuh sikit, lekak perut. Jadi dia ni pergi jumpa untuk kenali lah, minta tolong lah, murah rezeki. Dia tak cekak jaga anak, ramai dah. Beranak dia tak tahu. Hamba susah dia kata. Zaman dulu kita tahulah kehidupan masyarakat ni kan. Susah kerja ke apa payah. Jadi untuk kenali doa lah. Dia pun amin doa. Suruh tambah rezeki, mudah hidup dia. Sejulung tak lama mari ngando pulak dah dia ya. Dia maju pun untuk kenali. Ngando pulak dah dia kata. Ngando pulak. Dia kata lagu mana ni untuk kenali senyum. Untuk kenali senyum untuk jawab. Anak-anak ni tidak rezeki kan. Untuk kenali kata. Mula-mula minta murah rezeki. Jadi Tuhan wi murah rezeki melalui anak. Sebab kalau kita faham molek segi agama dah. Kalau boleh katalah ni anak kita 5. Tiba-tiba boleh anak yang kena. Tak boleh makan kan anak kita. Makan boleh sepotolong. Boleh sepotolong. Maknanya rezeki dia ada. Sebab tu dia boleh makan. Tidak kata bila beranak anak yang kena ni tak boleh makan dia. Hak 5 yang boleh makan, dia kena tak boleh makan. Tapi boleh makan, boleh ada sepotolong. Maknanya rezeki tu jamin. Sebab tu Imam Ibn Qayyim sebut dalam salah satu tulisan. Dia kata manusia ni, dia kata semua makhluk ni, sebut makhluk terutama kita manusia ni, bila lahir saja ke dunia, rezekinya Tuhan sudah cadat. Ada dah selalu rezeki. Dan rezeki ini akan berterusan sehinggalah dia mati. Selagi dia hidup, rezeki dia ada. Cuma susah apa aja. Sikit banyak. Tu ya dia kata beza. Tapi setiap orang, setiap makhluk ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis bila rezeki kita? Bila kita mati. Mati tu tak ada lagi yang kita. Dia orang lain pula. Tu nak oyak. Sebab tu tubik dalam istilah kita orang Melayu dulu kan. Ulat dalam batu pun boleh makan. Nak oyak tingginya falsafah qada dan qadar. Dan keyakinan kepada Tuhan. Di kalangan kita orang Melayu. Sebab tu tubik pepatah tu. Ulat dalam batu pun boleh makan. Dia nak oyaknya ulat duduk dalam batu. Tak sokong pati mana-mana. Boleh makan, boleh ada. Kadang-kadang gemuk pada hak aktif dalam pati. Kawan ni tu kak eret berdera rata. Kadang-kadang tukar dera semeta biru, semeta merah, semeta hijau. Nak cari makan. Tapi ulat dalam batu hak tak aja pikul dera gemuk pada dia. Tu nak oyak. Nak oyak tingginya falsafah qada dan qadar di kalangan kita orang Melayu. Hebat. Dia faham agama ni gitu sekali sehingga dia boleh buat kesimpulan ulat dalam batu pun boleh makan. Kata pergi tu. Sebab tak usah bimbang lah rezeki ni. Tak usah bimbang rezeki. Tak usah gantung sangat dengan makhluk, dengan Tuhan. Tempat dia Tuhan. Sebab Tuhan sebut dalam ayat lain, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Tuhan inilah yang memberikan rezeki dzul quwwatil matin, dan Tuhan ini memiliki kekuatan yang teguh. Kuatan yang teguh. Dan salah satu nama Tuhan 99 nama Tuhan yang masyhur dalam hadis Tirmizi itu, salah satunya ialah disebut Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Sebab tu kita pun nama Abdul Razzaq. Ar-Razzaq ni Tuhan bukan setakat Razik. Kalau kita ngaji bahasa Razik ni jumbui. Tapi Ar-Razzaq ni bui semua. Ar-Razik ni dia bui boleh jadi tika-tika atau bui sikit. Tapi Ar-Razzaq ni sama-sama. Sama-sama bui dah bui pula. Lebih. Sebab tu dia Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberikan rezeki. Kalau kita ngaji bahasa Arab, kita nampak dia panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni dia makna dia berbeza. Makna dia berbeza daripada biasa. Daripada biasa. Jadi nak royak situlah pegangnya kita. Jadi bila kita faham hak ni dan kita yakin kita ni akan menjadi orang yang kaya jiwa. Kita tak bimbang apa-apa, tak gantung kepada sama-sama makhluk. Sama makhluk. Dan seorang sufi, ni cerita dah sikit, bela-bela.
Kalau kita baca oleh satu perbincangan tasawuf, seorang sufi ni dia nak bukti ke bahawa rezeki ni Tuhan jamin. Rezeki ni Tuhan jamin. Dia nak bukti. Dia nak oyak ke orang, nak oyak ke anak murid dia. Dia tak makan. Dia tak minum. Dia tak makan, orang tak makan ni tak makan. Orang wi minum tak minum, tak makan. Letih dah dia ni. Akhir bila jelepek, orang tu dah suap. Makan ni dia. Orang suap. Bila dia segar molek dia tentu aku nak royaknya, dia kata. Rezeki ni akan siapa kalau ada gi. Selagi tak mati rezeki siapa? Aku tak makan, tak minum ni bukan saja aku nak tunjuk. Nak tengok setara mana dan nak tunjuk kepada orang ramai rezeki kita ni Tuhan jamin selagi kita tak mati. Jadi bila dia lagu tu kan duk jelepek, tak bangun, orang tu suap. Orang pula terus suap, mari melu kalau lah ni kan, we melu, we berapa susu ke apa, suap, makan siapa segar. Siapa segar nak royak. Nak royak rezeki ni akan cari kita selagi kita hidup. Bila kita mati tak ada dah. Tak ada dah. Tu jadi dia nak royaknya lagu tu. Yang dia buat tu bukan kata apa. Dia nak tunjuk kepada manusia, kepada anak murid dia, nak royak rezeki kita ni Tuhan jamin selagi kita hidup. Maka sebab itulah tawakallah kita kepada Allah, bergantung dengan Tuhan, dah banyak ikhtiar dan berdoa. Usaha pun kena buat, jangan sampai lepas ni pakai duk cokor atau wakah. Dah ustaz kata lagu tu pakai cokor haro atau wakah. Janganlah lagu tu. Tapi kita usaha kita buat. Dan kita minta doa dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan sokmo doa supaya Tuhan murahkan rezeki kita. Sebab rezeki ni kalau kita nak panjang, sebab rezeki ni dia antara sebab apa rezeki ni payung. Tamu bagi kita orang beriman lah. Kita tak sekira orang kafir ni Tuhan buat kira lagu lain. Kita orang beriman ni antara sebab rezeki kita payung. Kata ulama, antaranya nombor satu, kadang-kadang kita dengan mak ayah tak molek. Hubungan kita dengan mak ayah ni tak molek. Ada benda tak selesai dengan mak ayah kita. Maka Tuhan tahan rezeki kita. Itu antara faktor. Yang kedua, semaya ber kita. Semaya ber. Dah pengalaman hamba, malah tidak kata siapa-siapa, tapi pengalaman hamba ni jadi tu okey ni belah-belah tahun dah. Orang susah ni kadang-kadang dia bukan serumah lah, tapi kita jumpa memang masalah. Semaya ber pun taklah ke mana. Jadi bila semaya ber tak taklah ke mana. Ada setengah kita pergi tikah maya pun tak ada. Atas rumah. Ada seorang rumah kita pergi, kiblat dia tak boleh royak. Jadi letih dah. Kiblat pun tak boleh royak. Nak royak dia tak tahulah, dia terkejut tu okey mari mah dia ke ataupun cuma kalau kita ambil di segi negatifnya, mana dia tak apa lekat maya. Bila kita minta nak semaya cari sejadah, kalau kabut kali cari sejadah. Lama nunggu baru tubik sejadah. Nyari ambil mana tahu. Silap je ambil di masjid pula tahu. Anak yang satunya lagu tu. Jadi memang salah. Orang lagu ni sebab ada setengah saya hok mulut sedap sikit. Dia kata dah lah sesak. Semaya ber tak tahu ke mana. Ini masalah kita. Jadi kita tak sedar. Kita tak sedar Tuhan sekat rezeki kita ni kata kita masalah. Sebab rezeki ni hok Tuhan. Kalau kita tak baik dengan dia nak pergi mana kita? Pemudah kepada kita kan kita. Kalau orang tu tak baik kita nak belanja air. Tak belanja mudah-mudah. Dia ni kata macam-macam kita, buai angin tayar kereta kita berapa. Kita nak belanja buat air, mikir 2-3 kali. Kecuali dekat-dekat pilihan raya mungkin belanja jugalah. Nak ambil hati kan. Tapi kalau dah lekat dia biasa mikir 2 kali weh. Jadi Allah SWT ni bukan dia ni perangai sebab kita, tapi kita boleh faham. Kalau dia tak sewi pun ada. Pasal kita tak cara ke dia. Semaya ni asah dalam hidup kita tak semaya baik. Semaya tak cukup. Jadi Tuhan mana nak cara kita? Masjid sekali seminggu tak mari. Sebagai contoh gitu. Pada duduk dalam maksiat semua. Berjudi lah. Berlagu ayat. Jadi benda melagi. Jadi lagu mana rezeki nak turun? Tu nak kena mikir molek. Jadi sebab tu antara kata ulama, sebab tu dalam hadis Nabi kata antara cara nak suruh rezeki mai kita banyak ke istighfar. Dalam hadis yang sahih, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa li kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Atau hadis yang sahih Nabi sebut man lazimal istighfar, orang yang rajin guna bahasa lazim, rajin. Kalau setengah kitab dia sebut man lazima, orang yang melazimi. Lazima tu bahasa Arab, melazimi jadi bahasa Melayu, orang yang melazimi beristighfar. Bahasa lain kat rajin lah, mulut dia ni istighfar semua sekurang-kurang lepas maya astagfirullahalazim. Sebab tu Nabi kata manusia paling kedekut ni sudah maya pakai gigi lalu istighfar pun tak ada. Sebab tambah besar semua lepas maya biar ada 3 kali istighfar, pahung gagi lah, pahung gagi tapi astagfirullahalazim patut bangun ni tak ada. Kalau kapuk assalamualaikum warahmatullahi tangga dah. Kalau tak tahan ambil lipau orang hak tu yang berat. Bukan setakat lorak kita no, lipau orang pada gong. Jadi nak ayat situ. Jadi man lazimal istighfar, pada siapa yang melazimi istighfar ni kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Tu yang jadikan bagi dia ni setiap kerunsingan, kebimbangan hati dia farja, lepas. Dia boleh jadi rusing gitu, tapi Tuhan buka jalan dia, lepas rusing dia. Wa min kulli dikin makhraja, kesempitan hidup ada jalan selesai. Susah, tapi pun kadang-kadang orang mari. Puan sebut cerita dulu tak orang tak alih tu nak pergi Mekah. Dua ayat kita saya suruh nak pergi Mekah, dia kata. Masa bang Lora jadi tu okey, ahli parlimen. Saya biasa duk pergi sebulan sekali pergi jumpa dia, muka dia orang alim. Pergi agak-agak boleh berkat. Dia sebut 1 tahun. Suruh nak pergi Mekah. Dia kata. Lama dah tak pergi, dia kata tahun ni suruh nak pergi. Gak ambo pun cepat-cepat undur, takutnya minta meeting dengan kita. Muka kita lama je kata, boleh kau buat YB, boleh 10 selok kita. Cari mana 10,000, masa tu 10,000. Dah 10,000 ni banyak. Gaji kita tak siapa. Sebulan. Jadi kita pun undur cepat-cepat. Lepas tu duduk dekat 2 bulan. Lepas pada tu ambo jumpa dia pula. Dia kata nak pergi Mekah tahun ni jadi. Kejut kita. Baru sebulan 2 dia kata piti tak ada. Tiba-tiba jadi dah nak pergi Mekah. Tunggu tarikh. Meneng kita mata. Kata lagu mana? Dia kata orang Kuala Lumpur mari. Orang pada Kuala Lumpur dia tak kenal. Mari pada Kuala Lumpur orang kaya, mai piti stoko. Mak letak Tok Guru dia kata ambil piti ni, pergi daftar tabung haji, tolong pergi Mekah buat haji untuk ayah saya. Oh, kita dengar. Saya masa tak pergi haji lagi. Aku tu okey pun tak ada piti. Masa tu. Orang dia tak kenal orang ni. Orang ni tanya khabar. Lagu mana tak tahu. Mari jumpa dia bawa piti stok 10,000. Tok depan ambil piti ni. Tok Guru pergi daftar tabung haji. Hamba minta pergi Mekah tahun ni. Tolong buat haji bagi ayah hamba. Dia wingan nama siap ke apa semua. Sokor kat betul. Ni nak oyak contoh. Ni Tuhan buka tu bukan apa. Sebab apa? Sebab dekat dengan Tuhan lah. Dekat dengan Tuhan. Kita tahu dia ni memang jenis amal dia banyak lah. Lepas maya kat. Terutama lepas subuh kat. Cokor. Tika semaya tu kita. Assalamualaikum. Tisanah lalu. Subhanallah tu 3 kali tak ada kata jangan halal. Nasi belau, kacik, nasi dingin lalu. Dia ni memang cokoh atas ikan maya, botari naik, setiap molek semaya duha, lepas tu baru turun. Baru turun. Jadi Tuhan beri tu. Kesempitan hidup Tuhan sesat. Lepas tu warazaqahu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan beri rezeki min haitsu la yahtasib. Daripada pucuk yang tidak diduga. Tuhan beri rezeki macam tadi lah. Mari daripada Kuala Lumpur tu. Masa tu JNT tak ada, gapo tak ada. Siapa mari cari dia, awak mari piti stoko. Maka sebab itulah kata ulama, banyak lagi ulama sebut, tapi antaranya istighfar. Sebab tu kena jangan tinggallah istighfar ni dalam kehidupan harian kita. Paling kurang lepas maya 5 waktu. Astagfirullahalazim. Paling kurang dah tu. Kan tidak ke astagfirullahallazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, seperti mana Nabi ajar dalam hadis. Jangan waktu pun tak buat. Kalau boleh amal banyak. Nabi ni setiap hari Nabi kata aku ni tak kurang pada 70 kali beristighfar. Nabi kata kalau aku tak cukup 70 kali beristighfar, innahu la yughanu ala qalbi. Kata Nabi, aku ni aku serah. Amun nak terjemah tak boleh. La yughani tak jumpa perkataan siapa hari ni. Hak menasihat tepat. Kalau kita gak jadi serabut. Bahasa kita orang kampung ni, kalau tak cukup istighfar 70 kali, serati ni serabut. Tak tenang hati.
Jadi Nabi, setara Nabi SAW ni, tak tinggal istighfar ni 70 kali sehari. Dah sahabat pernah tengok Nabi ni dalam satu majlis, tangan dia duk gerak, duk astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 70 kali. Sahabat tu bila turut berhati 70 kali. Dia tepat dengan hadis dia kata tu. Inilah astagfirullahalazim wa atubu ilaih 70 marratan, 70 kali. Antaranya Nabi baca kan astagfirullahalazim tu Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ni antara hak Nabi tak tinggal. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada dalam hadis. Dalam hadis. Ni antara hak istighfar yang Nabi tak tinggal. Patut biasa astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Jadi kita pilihlah hak mana. Kalau orang pondok ni banyak ke astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Tu biasanya istighfar orang pondok Pasir Tumbuh, pondok Sungai Riyah. Tu dia amat tu astagfirullah innallaha ghafurur rahim, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Ada setengah ulama tu astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Tu ambo ni antara hak dia amal mula faedah ni lah astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ni antara hak dia tak tinggal. Istighfar ya dia selalu duk baca. Jadi hak ni nak ayat dalam hadis ni. Jadi kalau nak murah rezeki, jangan tinggallah istighfar. InsyaAllah amal hak tu boleh tengok. Tidak kata mari stokor hari ni boleh tukar kereta beli masjid lalu dak. Kalau lagu tu selok kejut orang kampung. Maksudnya hidup kita jadi mudah. Siapa masa tubik jalan lepas. Ada masalah boleh selesai. Bukan kita tak ada masalah langsung. Kalau tak ada masalah tu orang tak panggil hidup lah. Sebab hidup ni sifat dia bermasalah. Ada kata baik mati pada hidup. Mati kau berat. Ada setengah orang baik mati pada hidup. Mana ketahui maya pun tak dekat. Kalau mati kau benak nya katok kau melekat tiap-tiap hari. Baik hidup atas dunia dah. Tak ada piti pun orang belanja air. Dia nak ayat lagu tu. Jadi kalau tak ada masalah bukan hidup. Tapi masalah tu insya-Allah ada jalan selesai. Ada laluan yang Tuhan akan tunjuk satu masa, Tuhan akan tunjuk kepada kita. Jadi hak ni kalau boleh pergi ni dulu. Hak banyak-banyak semula kita ayat dalam kitab tu banyak. Ulama bincang bab ni. Pucuk-pucuk rezeki Ibnu Qayyim apa semua ni bincang. Tapi antaranya ialah tadi istighfar ni berdasarkan hadis Nabi. Jadi bila kita banyak beristighfar ni insya-Allah Tuhan akan pun rezeki. Jadi sini ayat ni Tuhan kata nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku beri rezeki kepadamu dan kepada anak-anak kamu yang kamu bimbang takut tak cukup makan. Inna qatlahum kana khitaan kabira. Perbuatan kamu membunuh mereka itu adalah satu kesalahan yang besar. Bawah ni dia ayat akhirnya Allah jua yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Orang-orang yang banyak anak tidak sepatutnya bertindak liar, membunuh anak-anak dengan apa cara sekalipun kerana takutkan kepapaan. Dosa perbuatan yang kejam itu amatlah besar. Dan ini termasuk dalam dosa besar. Salah satu daripada dosa besar membunuh anak kita dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi kita berhenti setakat dulu. Kalau kita sambung ni dia tak panjang cerita apa. Panjang cerita. Jadi kita berhenti setakat tu. Hak ni banyak larangnya. Wala ni larangnya Tuhan. Peringatan Tuhan kepada kita supaya jangan buat. Jadi kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan insya-Allah akan memberi manfaat. Kita kesambung dalam kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا زدنا علما ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.